Alright. Tinggi bona konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Bazli selaku pengacara pada malam ini. Saya hormati sahabat saya, iaitu sahabat saya lagi lah, Orang Tuan Haji Ustaz Imran Abdul Rahman dari Bantu Melaka Timbalan Putrajaya PAS Melaka. Berikan tepukan. Ini saya Ketua Pengarah Bilik Gerakan Masjid Tanah yang bagi tolong menangkan band kat Masjid Tanah ini lah orang ni. Jangan main-main, don't play anda ni kan. Betul. Tuan Haji kata nak pinjam padahal lah gunting. Yang saya hormati Tuan Haji Nazri Yunus, Setiausaha Perhubungan Negeri Sembilan, yang juga datangnya daripada Gombau, sebelah Masjid Tanah. Ucapan yang baik, kupasan yang baik, panjang ucapan ni, memang kita minta dia panjang lagi. Kita punya arah belum sampai lagi, dah katanya lagi 5 minit insya-Allah. Yang saya hormati juga Tuan Haji Muhammad Hanafi Muhammad Zain, Tuan Tanah Kedaung, Ketua Perhubungan PN Port Dickson. Terima kasih di atas jemputan untuk saya bersama-sama pada malam ini. Saya dapat mesej, dia minta saya untuk bercakap dan mengambil bahagian pada malam ni. Jadi saya cakap okey, insya-Allah. Jadi adalah malam ni saya hadir sebagaimana yang diperintahkan. Dan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Fattah Zakaria yang di-Ketua PAS Port Dickson Berkopiah. Kita nak dengar dia bercakap panjang tadi kan, dia mengalu-alukan. Jadi sahabat tahniah, terima kasih kepada Haji Abdul Fattah Zakaria. Yang saya hormati juga Tuan Chok Wang Seng, Ketua Gerakan Port Dickson, dan Datuk Esrahu, Ketua DHPP Port Dickson, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, walaupun kita tak ada kemah bosa-bosa, kemah yang godang-godang kan, kena duduk silok kan, ada yang kena berdiri, tapi tak apa, yang paling penting semangat tuan-tuan dan puan-puan amat luar biasa sekali kerana sudah hadir pada majlis pada malam ini. Dan kita mengalu-alukan kehadiran, ini saya punya sipu dekat Parlimen. Yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Syahidan Kasim ni, dia kalau datang, dia punya sentuhan Masya Allah. Bukan saja dalam Parlimen dia menyengat, tetapi di mana saja dia hadir, pastinya dia akan memberikan sesaran dan juga semangat luar biasa kepada kita, terutama sekali di Bagan Pinang ini, insya-Allah. Jadi saya ada pantun untuk tuan-tuan. Saya datang daripada Melaka, rugi kalau Melaka tak ada pantun. Eloklah tu kita punya cakap chip chip arah pun dah sampai. Jadi saya nak hadiahkan pantun kepada semua. Boleh tak boleh? Gayung bercantum, bersatu padu, mengingatkan junjungan empunya seru. Sama sendiri, turun bantu. Ini yang masih tanah Melaka pun tolong bantu ni. Bagi Negeri Sembilan menang, hajat kita tuju. Topoklah. Anak Cina mengair seluang, umpan cacing di atas titi. Apa guna bergelar pejuang kalau kita tak habis all out di PB ini? Keris Lok 3 amat bisa, keris Lok 9 jangan dicabar. Bila bicara sudah dikata tidak, diundur walaupun dicabar. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya datang ke Parlimen Port Dickson ni, bila dengar Bazli cakap, betul lah Bazli, apa yang Bazli cakap tu kan bukan dia saja yang tak perasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni ahli Parlimen Masjid Tanah,
Saya pun tak perasan siapa ahli parlimen Port Dickson sebenarnya. Ini bukan cakap tipu. Saya tanya Tuan Haji Hanafi, siapa ahli parlimen sini? Saya tak perasan. Saya tak perasan. Saya selalu ada tak parlimen. Saya selalu ada parlimen. Ini Araun boleh menyaksikan. Araun lagi selalu. Sebab saya dah sejak dilantik jadi pengurusi PAC ni, saya dah kena buat mesyuarat dan sebagainya, perjumpaan dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang saya tak boleh berada dalam Dewan sebab ada waktu yang sama juga ada mesyuarat di luar. Tetapi saya pun tak perasan ahli parlimen ni rupanya MB Negeri Sembilan tu sendiri. Jadi tak salah lah apa saudara Badri cakap tadi tu. Jadi tuan-tuan dan puan, datang juga Negeri Sembilan ni, saya pun terkenal kawan lama, kenalan lama. Dulu selalu jogging kat tepi pantai. Tapi dia jogging tuan-tuan, dia tak pakai kasut jogging, dia pakai kaki ayam. Siapa tu tuan-tuan dan puan? Lepas tu dia rajin kutip sampah. Mungkin tuan-tuan semua dah lupa, tahun 2018 Oktober dia berlari anak-anak di pantai Port Dickson. Dia training sebab apa? Dia tahu dia nak masuk parlimen, dia jadi ketua pembangkang. Bila jadi Perdana Menteri, dia pun berlari nak masuk dalam parlimen. Juru kamera pun rakam ahli kita punya Perdana Menteri berlari-lari nak masuk dalam Dewan Bersidang. Sedangkan dia memang dah ada awal dah pagi tu. Saya punya pegawai bagi tahu, YB, kita punya PM dah sampai awal dah dekat parlimen. Yang dia nak masuk sebab dia dah tahu dia ada PMQT pagi tu. Yang dia nak melewat-lewatkan masuk, kenapa? Betul tak? Mana pegawai? Tak ada. Jadi pun dah standby, kameraman dah standby. Jadi jadilah seorang Perdana Menteri pelari dalam Dewan Rakyat, di luar Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia Perdana Menteri kita yang kita gelar PMX. Lebih 20 tahun mengimpikan untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau kita bercita-cita nak jadi sesuatu, ada pegang jawatan dan sebagainya, apa yang kita lakukan? Pastinya sudah ada perkara-perkara ataupun dah hala tuju. Sekiranya kita dapat jawatan tersebut, apa yang kita nak lakukan? Sebab kita dah mimpi-mimpi dah. Kita memang nak jawatan tersebut, betul tak? Kita tahu bagaimana dia berhajat besar untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Berapa banyak kali cubaan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, satu demi satu dibuat. Tapi apabila dia dapat jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yang kita gelar PMX, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dah hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Di manakah hala tuju beliau sebagai pemimpin negara nombor 1 yang juga menjawat Menteri Keuangan. Hari ini negara berhadapan dengan masalah. Bukan saja Malaysia, kita faham. Tapi kita nak tahu apakah peranan, apakah hala tuju, apakah pelan tindakan yang dilakukan, yang diharapkan, yang dirancangkan oleh kerajaan untuk bantu rakyat Malaysia dalam keadaan yang payah ini. Relax. Dia nak lancarkan naratif ekonomi madani pada bulan Ogos. Bulan Ogos buat apa? Naratif. Nama pun naratif ekonomi madani. Naratif tu jalan cerita je lah. Sembang aje lah. Itu yang berlaku hari ni. Patutnya kalau nak lebih tuntas, nak lebih menoktahkan, nak lebih lagi power, patut dia cakap pelan tindakan ekonomi negara Malaysia madani. Ini tajuk pun dah macam lemah gemalan. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita menunggu-nunggu apakah yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri kita ini. Dan kita tengok bagaimana dia selalu saja berada dalam majlis-majlis. Datang ke Melaka, Ustaz Imran. Datang ke Melaka, Ustaz Imran. Satu hal, menyanyi pula dengan Ketua Menteri Melaka. Allahu Akbar. Lemah. Kan? Kita tak nak macam tu. Kita nak tengok macam Tan Sri Muhyiddin. Saya percaya dengan sahabat saya.
Tuan Haji Nazri bagi tahu tadi. Sebab Tan Sri Muhyiddin hadir dalam waktu dia tak terfikir pun nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Dapat jadi Perdana Menteri Malaysia, boom, COVID melanda Malaysia. Dalam keadaan yang tidak pernah ditempuhi oleh seluruh dunia. Krisis kesihatan seluruh dunia. Pada ketika itu, Malaysia antara negara contoh, negara yang terbaik bagaimana pengurusan COVID-19 di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, saya jadi Timbalan Menteri Usahawan dan juga Koperasi pada ketika itu. Betapa ramainya usahawan-usahawan kecil kita, usahawan-usahawan besar kita yang terkesan disebabkan oleh COVID. Bantuan yang diberikan oleh Perdana Menteri melalui rancangan-rancangan ekonomi yang diberikan, pakej-pakej yang diberikan kepada mereka ini yang telah banyak membantu memulihkan mereka masih lagi survive sampai hari ini. Dulu kita tak jangka bahawa kumpulan mikro, usahawan mikro ini terjangkau sampai yang orang tak daftar pada SSM, yang kita pun tak tahu jumlahnya berapa. Rupanya lebih 1.2 juta usahawan mikro yang tidak daftar. Dan mereka ini pada waktu ketiga itu saya berada di Medak, kita bagi bantuan kepada mereka kerana mereka ini yang lebih terkesan dan tidak mendapat pembiayaan daripada mana-mana pihak. Di bawah pimpinan siapa, tuan-tuan? Perikatan Nasional. Dalam waktu semua orang tidak pernah berhadapan dengan krisis kesihatan. Hari ini kita tahu seluruh dunia berhadapan dengan krisis keuangan. Kita faham. Tapi kita nak tahu yang kononnya dinobatkan sebagai 3 kali terbaik. Apa yang dicakap saya pun tak ingat. 3 kali terbaik yang kita punya PMS sekarang ni, Menteri Kewangan terbaik kononnya. Mana formula? Kata ada Menteri Formula. Apakah perancangan untuk memajukan negara, untuk baiki keadaan ekonomi negara? Apakah program-program yang boleh membantu usahawan, membantu rakyat dan sebagainya? Bukan lagi nak menekan rakyat. Masa Raya Haji baru-baru ni, kita sembang keluarga-keluarga, sahabat anda jumpa datang. Betul? Antara topik popular yang disembang di dapur, di ruang tamu, di laman rumah, apa dia? Bil api naik. Betul tak? Bil api naik. Takkan nak cakap bil api naik, kau jangan pasang api. Takkan bila cakap bil api naik, kau jangan pasang aircon, kau jangan pasang kipas. Ni apa kejadian ni? Sebab saya tengok dekat Twitter, saya tengok Walanun menjawab dekat Twitter. Dia kata kalau dah tahu bil api dah ni, maksudnya dah ada yang baru punya bacaan, janganlah pasang aircon. Jangan pasang aircon. Kau ni faham tak? Rakyat sekarang ni terkesan. Jadi sebab itulah kita melihat hari ini kita tuntut Perdana Menteri Malaysia ini supaya dia tunaikan janji dia, supaya dia jangan main janji saja. Jangan duk sibuk ingat Azizah, main lagu Azizah saja. Ini lagu rakyat ni, siapa yang nak mainkan? Siapa yang nak dendangkan lagu rakyat? Kita Perikatan Nasional. Hoya-hoy dah lama dilupa. Janganlah cerita hoya-hoy, dia dah lupa dah. Dia buat lupa. Sedangkan masa PRM lepas, hoy-hoya-hoy dia nyanyikan kat orang sebelah dia. Tiba-tiba hari ni diangkat jadi orang kanan dia. Jadi sebab itulah, ini belum cerita lagi tuan-tuan dan perempuan, menteri-menteri dia yang ada di bawah Pakatan Harapan UMDA. Ya. Apa yang kita tengok? Menteri Komunikasi patutnya jaga komunikasi. Tengok macam mana apa yang boleh dibantu untuk kawasan-kawasan yang tidak ada signal. Kat sini semua okey tak? Signal internet boleh dapat tak? Tengoklah sikit. Ini tidak. Dan nak hantarnya kereta polis depan rumah. Cepat koyak menteri ni. Masa dia jadi pembangkang, kemain kau bantai sana bantai sini, dah jadi menteri, action. Nak hantar kereta polis depan rumah. Banyak cantik muka dia, kan? Tak itulah. Hari ini kita tengok juga Rafizi Ramli. Sampai ada banyak klip dia je. Mana Rafizi Ramli? Mana Rafizi Ramli? Ramai orang mencari Rafizi Ramli di mana. Menteri Formula tak ada. Apakah formula-formula yang nak dibagi untuk membantu Menteri Keuangan?
Kan? Sebab itulah. Dan baru-baru ni kita tengok Menteri Pelancongan dan Kebudayaan serta Seni. Kita tengok macam mana dia mengasari penjawat awam. Dia mencampuri urusan penjawat awam yang bukan pun berada di bawah portfolio dia. Kau jaga pelancongan lah. Kau jaga budaya yang kau heboh pasal imigresen ni pasal apa? Dia nak menutup kemaluan dia. Sampaikan dia meletakkan kesalahan kepada pihak imigresen. Ini cukup salah. Memang salah apabila dia mula jentik kaki tangan kerajaan. Dan saya rasa kesal dengan apa yang sedang berlaku. Jadi kita Perikatan Nasional, kita desak untuk Menteri Pelancongan ini untuk direhatkan sampai siasatan dijalankan. Setuju atau tidak? Tuan-tuan dan perempuan, Menteri Pelancongan ni patut kau bawa pelancong-pelancong yang betul-betul nak melancong dalam negara Malaysia. Bukan yang kau bawa warga yang warga luar datang untuk bekerja kat Malaysia. Dia cakap nak jadi pelancong, tapi bila imigresen semak, tak ada beli pun tiket. Dia kalau nak datang melancong, kau kena beli tiket sekali tau. Datang, tiket datang dengan tiket balik sekali. Tapi orang yang ditahan oleh imigresen tak ada tiket balik pun dibeli. Bila tanya duduk hotel mana, AU dia tak tahu nak cakap. Yang itu yang menimbulkan keraguan kepada pihak imigresen. Kalau tuan-tuan jadi imigresen, tak payah tanya tuan-tuan lah. Kalau saya pun jadi imigresen, saya akan buat benda yang sama. Saya tak akan benarkan. Jadi apa tindakan pihak imigresen itu betul atau tidak? Betul. Memang betul lah. Jadi sebab dia mempunyai niat untuk bekerja di Malaysia, menjaga. Sebab majikan dia dah ada kat luar. Majikan dia dah ada tunggu kat luar untuk ambil warga Cina ini bekerja di rumahnya untuk jaga anak dia. Sedangkan dia masuk tadi, dia bawah tiket pas lawatan, pelancong. Jadi betul atau tidak tindakan Menteri campur tangan dalam urusan imigresen? Salah. Habis Saifuddin Nasution tidur ke? Kalau orang ni sebelah kata membutuh kau. Kan? Jadi sebab tu orang Negeri Sembilan tolonglah. Kat sini saya tahu ada 25,000 pengundi. 25 pengundi dalam Bagan Pinang. Dan 10,000 pengundi itu adalah daripada penjawat awam. Plus minus lah. Saya minta tolong orang Bagan Pinang ini, tolonglah celik mata. Ini yang berlaku dalam kerajaan Mek Dahni ini. Gila dah ni. Mek Dahni ni, betul lah orang cakap. Banyak kali kita cakap memang botol gila Mek Dahni. Jadi sebab itulah, dengan melihat perangai masing-masing menteri yang tidak fokus, yang ni cakap lain, yang ni cakap lain dan sebagainya, itu belum lagi cerita Salahuddin Ayub yang menjaga kepenggunaan negara, yang dia cakap dalam parlimen, dia bagi tahu hanya barang terkawal. Dia kata mana ada naik harga? Tak naik harga, barang terkawal cuma terkawal. Kan? Dia tak tahu yang kat bawah ni, bila barang terkawal macam beras, dia kata yang naik adalah beras import. Tahu tak saudara mara semua, beras import kita tak cukup beras tempatan 40%. Sebab itu kita kena import untuk menampung keperluan beras tempatan sebanyak 40%. Jadi bila naik, jadinya terkesannya adalah pengguna, betul tak? Dan pengguna apabila merasa terkesan, walaupun peruncit pun sama terkesan juga. Kalau dulu dia boleh dapat 50 sen untuk dalam setiap pack RM5. Tapi hari ni kalau bila naik harga, dia dah mula kecil dia punya nisbah keuntungan, dia jadi 20 sen. Bila untung jadi kecil, jadi maka dia terpaksa menaikkan harga barang yang lain. Jadi bila harga barang yang lain akan naik, jadi yang terkesannya siapa? Jadi rakyat marhen macam kita lah yang akan terasa terkesannya. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, apabila buka saja mulut menteri ni cakap, menteri ni defend, tuan-tuan perempuan kena tengok betul ke tak betul dia cakap ni. Takut ada yang tak begini, ada ada udang di sebalik ni. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya sebelum datang ni saya tengok ada klip video
ada pemberita, dia tanya pada saudara KJ. KJ ni masa dia jadi ketua pemuda, saya ketua Puteri UMNO Malaysia. Tuan-tuan ingat tak Dan pernah jadi ketua Puteri UMNO Malaysia? Kau dah lupa? Kalau dah lupa okey lah, bagus lah tu kan. Jadi masa saya meninggalkan UMNO, saya ada jumpa dengan KJ. So dia cakap, sis macam mana? Saya cakap macam ni lah. So saya tanya dia, bro macam mana? Dia kata, I try to fight from inside. Dia cuba dia cuba berlawan, maksudnya dia cuba perjuangkan daripada dalam. Yang apabila dia cuba perjuangkan daripada dalam lah yang menyebabkan dia terkeluar. Yang menyebabkan dia apa? Dipecat, tuan-tuan. Kau nak betulkan daripada dalam, itulah tadi nasib kau. Apa nak buat? KJ pun dah tak ada kat Negeri Sembilan, dah pergi ke Selangor. Tapi rugilah UMNO. Sebab apa? Dalam wawancara yang petang tadi ke? Tapi saya baca petang tadi lah. Dia bagi tahu, orang wartawan tu tanya dia, so apa yang dia nak katakan pasal UMNO? Dia kata UMNO ni tu dah jauh, dah jauh tergelincir di jurang yang amat dalam. Tak tahu macam mana cara untuk selamatkan. Tuan-tuan dan perempuan, itu mantan ahli parlimen Tuan Haji Nazri tu yang cakap tu. Rembang most wanted dulu pernah jadi most wanted. Kalau kita pun sama nak menangkan orang UMNO, tuan-tuan, dia pun tak tahu nak kata apa lah. Dulu Tabik Spring juga, dan dengan Tok Mat Hassan, tengok steady bila cakap, ada orang cakap ada karisma, ada ketegasan, ada prinsip. Tapi bila nak hujung cakap pun dah sama macam presiden ni, tak boleh percaya. Dan pun macam pelik lah, memang kena lah sindrom pada presiden tu dah kena dekat timbalan presiden. Memang elok lah tu, tak dipertandingkan tu. Presiden dengan timbalan presiden, monang habis-habis kat kau je lah. Kan? Saya bersyukur saya meninggalkan UMNO lebih awal. Bukan tak sayang pada ketika waktu saya tinggalkan dia UMNO, bukan tak sayang pada ketika itu, tapi atas dasar prinsip. Dan saya bersyukur hari ini saya bertemu dengan rakan kita PAS di dalam Perikatan Nasional, rakan kita daripada gerakan dalam Perikatan Nasional. Dan hari ini saya difahamkan kita berada di Bagan Pinang. Walaupun dengar-dengar katanya di Bagan Pinang ini ada sama ada PAS ataupun daripada parti lain, Waimah sekalipun, siapa pun yang akan mewakili anda di sini, Perikatan Nasional insya-Allah akan beri servis yang terbaik. Dan yang paling penting, kita menitik beratkan tentang soal hikmat, tentang soal integriti, bersih. Sebab itulah PN tetap best menjadi kita punya simbolik dan juga kita punya moto. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu kat sini, ramai di kalangan ahli-ahli UMNO di Negeri Sembilan ini sebenarnya nak bersama dengan kita. Tak apalah kalau dia tak serah borang kat kita pun malam ni, tak apa. Saya syorkan pada Perikatan Nasional Negeri Sembilan, lancarkan sukarelawan Perikatan Nasional, biar dia orang turun bantu Perikatan Nasional walaupun tak jadi ahli kita. Sebab apa? Hari ini gelombang rakyat begitu dahsyat sekali, sebagaimana dahsyatnya arau datang ke Bagan Pinang pada malam ini. InsyaAllah Perikatan Nasional sekiranya diberi mandat akan berkhidmat dengan sehabis baik. Yang penting kita membawa suara rakyat, yang penting kita nak bantu rakyat. Yang itu yang kita perjuangkan dalam waktu kepayahan, dalam waktu kesusahan. Yang paling penting ini, bagaimana formula untuk kita membantu rakyat. Apakah rencahnya, apakah resepi-resepinya. Yang itu yang perlu kita berikan kepada rakyat. Dan bukan saling salah menyalah antara satu sama lain di antara mereka sendiri. Dan kita dengar dah ni, dah bergaduh kan antara mereka. Yang itu tak baik, Tok Mat dengan Jalal lah, macam-macam, poning lah, biar dia orang poning. Yang paling penting, jentera kita walaupun tak ramai, tak apa. Tuan-tuan kena ambil semangat Perikatan Nasional Melaka. Walaupun kita tak ramai, tetapi Perikatan Nasional menang 3 kerusi daripada 6 kerusi di Melaka. Tuan-tuan dan puan tahu tak Barisan Nasional menang berapa kat Melaka di hari yang lepas?
kosong tuan-tuan. Jadi kalau Melaka boleh, insya-Allah Melaka akan bantu all out untuk menangkan PN di Negeri Sembilan, insya-Allah. Dengan itu saya sudahi saya punya ucapan pada malam ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! Perikatan! Terima kasih.